Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang dan juga salam 5 Ramadan untuk semua penonton setia Jom Channel yang bersama kami pada ketika ini. Sekali lagi kita bertemu kembali secara langsung bersama dengan anda dan alhamdulillah walaupun jarak yang membezakan antara saya dan juga para penerbit, kru dan juga panel kita, tetapi alhamdulillah kita masih lagi bersama dengan anda, berusaha untuk memastikan anda mendapat yang terbaik, untuk memastikan anda tidak ketinggalan dengan info-info yang benar dan tepat. Dan hari ini insya-Allah seperti yang dijanjikan kita akan bersama dengan panel kita, siapa lagi kalau bukan yang berbahagia Tuan Hanif Khatri yang merupakan program kanan dalam bicara Najib Razak tanpa gundah ganjara. Hari ini kita bicara tentang satu topik yang cukup menarik di hari PKP ketiga yang terakhir. Kalau ikutkan PKP yang terakhir hari ini 28 April, tapi walaupun diizinkan Allah untuk kita tambah lagi 2 minggu, apapun itu tidak menghalang kita untuk bersama dengan panel kita untuk memastikan anda mendapat info-info yang terbaik sepanjang masa. Jadi saya alu-alukan kedatangan yang berbahagia Tuan Hanif. Assalamualaikum Tuan Hanif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Tuan Hanif, sihat ya? Alhamdulillah dalam keadaan terkurung ni kita masih sihat. Alhamdulillah. Tuan Hanif di PKP di rumah saja ya? Ya, saya di rumah dirawat. Baik, samalah saya pun. Okey, baik Tuan Hanif, kalau kita lihat dengan apa yang berlaku di negara kita, coronavirus yang melanda, banyak kerja-kerja ataupun tugasan-tugasan yang tergendala, ya, yang tertangguh, tergendala dan sebagainya, apatah lagi majlis perkahwinan pun ditangguhkan dan sebagainya. Ini memberikan satu, saya pun dah pakai baju Melayu dah ready dah ni. Untuk nikah secara online gurau saja. Baik. Perbicaraan kesemua kes Najib Razak pun terhalang di bawah PKP. Itu tajuk kita untuk seri yang ke-58 pada petang ini, dalam bicara Najib Razak tanpa gundah ganjara. Mungkin sedikit pembukaan daripada Tuan Hanif mengenai apa sebenarnya yang ingin kita utarakan pada hari ini untuk kefahaman para penonton. Silakan. Ya, terima kasih saudara-saudara dan saya memang tengok awal-awal tadi awak pakai baju Melayu, saya tengok ni nak buat live bicara Najib Razak ataupun nak buat live akad nikah. Baiklah, hari ini sebenarnya sebab kita dah selalu kan berbincang, berbual tentang kes Najib Razak dari minggu ke minggu. Setiap minggu kita ada perkembangan apa yang berlaku dalam prosiding di mahkamah berkaitan dengan kesemua bentuk pertuduhan yang dihadapinya. Disebabkan seperti mana yang telah wujud secara tiba-tiba, satu dunia mengalaminya dan kemudian negara kita juga alami, dan wujudnya gejala COVID-19 yang telah memerlukan atas nasihat pakar kesihatan keperluan untuk mengadakan perintah kawalan pergerakan. Dan atas dasar tersebut, sebagaimana industri-industri ekonomi lain maupun aktiviti-aktiviti negara lain dan juga apa segenap sekalipun bentuk aktiviti ataupun program negara, segalanya tergendala. Jadi bagaimanakah isu PKP ni, isu COVID-19 dan secara langsung PKP ni memberi kesan kepada kesemua perbicaraan, sama ada yang perbicaraan Najib Razak di bawah kategori skandal 1MDB atau bicara terhadap para pemimpin Barisan Nasional terdahulu lain di bawah konsep kleptokrasi. So itulah tujuan kita milih ini. Apakah efek dan pemakaian PKP kepada perbicaraan? Apakah kesannya? Baik, kalau kita lihat, apabila saya berbicara, melihat kepada tajuk yang diberikan untuk perbincangan kita pada petang ini, Tuan Hanif mengatakan bahawa perbicaraan kesemua kes Najib Razak terhalang di bawah PKP. Tercetus persoalan di minda saya sebagai rakyat marhain yang ingin mengetahui adakah hanya kes yang melibatkan Datuk Seri Najib ataupun maksud saya adalah kalau ikutkan kes Datuk Seri Najib merupakan di antara yang berprofil tinggi. Adakah semua kes yang berprofil tinggi mengalami nasib yang sama ataupun hanya kes Datuk Seri Najib Razak sahaja atau bagaimana?
Baik, satu soalan yang cukup bagus dan mungkin itu permulaan yang perlu saya ceritakan di sini. Ya. Kepahaman semua orang. Kita kena pergi balik kepada konsep bicara di mahkamah. Baik. Seperti mana kita pernah berbincang secara imbasan, dia ada beberapa jenis perbicaraan. Ada civil, ada jenayah, dan ada juga perlembagaan. Now, pada dasarnya, sekarang ini, walaupun hari ini hari Selasa, yang masih waktu kerja 4 suku, mahkamah sebenarnya tutup. Baik. Ini untuk senang faham semua orang. Pada dasarnya, semua mahkamah, sama ada mahkamah sivil, mahkamah jenayah, mahkamah perlembagaan, sama ada mahkamah rendah, mahkamah tinggi, mahkamah rayuan, atau mahkamah persekutuan di Putrajaya, semuanya pada dasarnya, ya, saya gunakan perkataan dasar, pada dasarnya tutup. Tidak ada bicara. Maksudnya sama ada ini kes Najib Razak ataupun kes biasa pencuri motor ataupun kes rogol atau kes bunuh yang mempunyai mangsa orang biasa, kesemua bicara ditanggung. Melainkan, ini ada perbezaan sikit. Melainkan dalam keadaan tertentu. Apakah dia keadaan tertentu yang membenarkan mahkamah berurusan? Yang pertama, kes-kes tangkapan harian yang baru. Okey. Nah, di tahap sekarang, setiap hari yang ada kes baru sekarang ni banyak lebih tertumpu kepada kes-kes PKP. Sebab apa yang berlaku sekarang ni Malaysia ni adalah isunya adalah PKP saja, COVID-19. Tidak ada orang keluar berjalan ataupun keluar beri belah melainkan untuk barang-barang esensial. Jadi mendaratkan ataupun mengurangkan kewujudan apa-apa aktiviti yang boleh menyebabkan jenayah lain. Walaupun masih ada, kita pernah baca ada juga orang ditangkap, dibuka booth, jumpanya ganja dan sebagainya. Dan walaupun PKP, tapi jumlahnya berkurangan. Baik. Jadi pada dasarnya, mahkamah masih beraktiviti untuk kes-kes baru. Di mana polis tangkap pada hari ini, maka mereka perlu bawa untuk siasatan lanjutan, dipanggil prosiding remand pada hari esok. Okey. Dan apabila dibawa pada hari esok untuk remand, itu adalah satu aktiviti yang mahkamah wujud. Aktiviti kedua adalah apabila pihak pendakwa raya yang masih bekerja di pejabat mereka dalam kes ini membuat keputusan, oh kena tuduh ni macam pagi tadi. Mungkin kita akan ziarah kembali isu pagi tadi di Mahkamah Gerek, di mana mahkamah telah ditampilkan pertuduhan baru. Jadi pertuduhan baru pun mahkamah akan buka untuk dengar pertuduhan. Tapi setelah pertuduhan dibaca dan setelah mahkamah uruskan isu berkaitan dengan jaminan, maka kes akan ditangguhkan. Apa yang berlaku adalah mahkamah akan berikan satu tarikh sebutan ataupun dalam keadaan tertentu bicara selepas tarikh PKP. Nah, apa maksud saya? Kita bermula pada 18 Mac pasal 18 Mac sampailah ke 1 hari bulan April. Mana-mana kes yang sepatutnya berbicara dalam tempoh tersebut, bila tiba harinya, mahkamah bersidang antara peguam dan peguam kalau kes sivil, peguam dengan timbalan pendakwa raya dan magistrat ataupun pegawai mahkamah tertentu melalui telefon, dan kes ditangguhkan selepas tarikh fasa 1. Sebab masa itu mahkamah tak tahu lagi PKP akan disambung atau tidak. Betul. Tarikh yang diberi adalah tarikh selepas PKP. Tapi malangnya bila yang disambung dan sebagainya, sekarang maka tarikh yang kita akan ada adalah tarikh paling awal sekarang ni adalah selepas 12 hari bulan Mei. Iaitu puasa yang ke-19. Tapi seperti mana yang telah juga dinyatakan oleh pihak KKM, ada kemungkinan ini tak dapat dibendung, tidak dapat disifarkan, maka mungkin bersambung selepas raya. Jadi secara rumusannya, semua bicara, ya saudara Zawazi, semua sama ada kes Najib Razak ataupun kes biasa maupun kes sivil dan juga kes perlembagaan ditangguhkan. Satu pengecualian lain yang saya perlu tekankan di sini sebelum saya tamatkan jawapan tersebut adalah baru-baru ini dalam menentukan bahawa setengah-setengah kes yang tidak ada pertikaian fakta, tidak ada penampilan keterangan-keterangan yang rumit, yang boleh dikendalikan melalui lisan secara ringkas. Itu
juga mahkamah seperti kita tahu telah memulakan persidangan perbicaraan melalui sistem e-kehakiman. Baik. Pada hari Isnin, pada 4 hari bulan tak silap saya. Pada 28 bulan, hari Khamis yang lalu. Hari Khamis atau hari Jumaat yang lalu, mahkamah telah bersidang melalui e-bicara, mahkamah rayuan. Baik. Tapi itu secara khusus adalah kes civil yang melibatkan rekod rayuan sahaja. Tidak melibatkan barang kes seperti pisau, senapang dan sebagainya. Maka perbicaraan itu untuk permohonan tertentu telah dikendalikan melalui sistem yang kita ada sekarang. Mahkamah sedang menganjurkan kalau kedua-dua pihak ataupun pihak-pihak yang terlibat dalam pertikaian setuju untuk bicara melalui sistem e-bicara ni, mahkamah akan mengadakan tarikh-tarikh tertentu dan siaran yang pertama tersebut telah ditayangkan secara langsung kepada umum. Ketua Gabawi telah mengikutinya, laporannya dan bincang kemudian. Jadi itulah dia keadaan kes-kes zaman PKP. Mahkamah tidak bersidang melainkan dalam keadaan-keadaan yang terpencil. Baik Tuan Hanif, kalau kita lihat kalau sekiranya berlaku penangguhan perbicaraan, kita khususkan kepada kes Najib Razak, okey. Contoh, sebelum ini saya pernah berbincang dengan Tuan Hanif. Saya agak-agak lupa jugalah, tetapi Tuan Hanif mengatakan contohlah sesuatu perbicaraan kes 1MDB contohnya, paling lama mengambil masa 2 tahun. Itu contoh ya. Okey, kalau sekiranya Tuan Hanif, kalau tempoh 2 tahun paling lama diambil untuk kes 1MDB, kalau berlaku penangguhan seperti ini, contohnya mengambil masa 6 bulan. Okey, adakah akan terganjak lagi 6 bulan daripada 2 tahun atau bagaimana? Ya, Cik Zawazi, keadaan yang kita alami adalah satu keadaan yang boleh dikatakan satu keadaan emergency. Satu keadaan yang tidak pernah dilalui. Undang-undang pula pada dasarnya dia menepati segala keperluan dan perkembangan yang berlaku. Memang betul kita pernah berbincang sebelum ini. Dan saya sarankan dalam tempoh lebih kurang 2 tahun. Saya juga telah sentuh, kita juga telah bincang, mahkamah pada kebiasaannya ada SOP. Dia kena habis dalam 9 bulan, 12 bulan dan sebagainya. Tapi segala perkara tersebut, SOP maupun anggaran tempoh masa adalah kini tertakluk kepada PKP. Benda ni adalah benda yang baru wujud, yang wujud secara perlu. Dan kalau kita tidak pentingkan PKP sekarang, maka kita akan abaikan isu kemandirian kemanusiaan, isu keselamatan, isu kesihatan. Dan kalau kita tekankan bukan saja isu bicara Najib Razak, mana-mana isu bicara ataupun ekonomi sekalipun, maka balance ni jadi tak betul. Yang mana jadi penting? Jadi pada dasar tersebut, atas asas tersebut, sememangnya kita boleh terima hakikat bahawa semua kes bicara, terutamanya kes Najib Razak ini pun akan dilanjutkan tempoh. Kita ambil contoh kes SRC. Kes SRC sebelum wujudnya PKP pertama pada 18 Mac, pun tamat pada 11 Mac. Perbicaraan dengan panggilan saksi telah selesai, di mana pihak pembelaan sendiri telah pun selesai memanggil 9 orang saksi. Kalau kita masih ingat lagi, ada Puan Latifah Koya, bekas pengarah SPRM, dipanggil untuk memberi keterangan pada masa itu. So, pada 11 Mac dilaporkan perbicaraan pembelaan selesai. Dan pada hari tersebut, sebelum PKP, mahkamah telah tetapkan perbicaraan lanjut, iaitu hujahan lisan pada 12 dan 13 Mei yang akan datang, dan disambung pada 18 Mei jika perlu. Okey, itu ditetapkan sebelum PKP. Jadi, SRC ni, kalau kita lihat, walaupun PKP sudah masuk fasa keempat, fasa keempat, yakni jumlahnya semua 8 minggu nanti, tapi tarikh SRC masih sepatutnya tidak terjejas. Kalau tamat hari ni 28 April. Tapi sebab sampai 12 Mei, maka tarikh pertama hujahan akan dibatalkan. Kalaulah mahkamah dapat bersidang, katalah PKP tidak dilanjut ke fasa kelima. Tarikh 13 Mei masih ada untuk hujahan. Kes tersebut boleh teruskan. Tapi seandainya PKP dilanjutkan lagi untuk 2 minggu. Dan
12 Mei sampailah ke 26 Mei atau selepas raya. Maka semestinya perkara SRC yang ada ni semuanya dilapangkan. Dan bila PKP telah selesai, mahkamah akan panggil balik kes ini dan akan tetapkan balik tarikh yang sesuai untuk hujah dan kemudiannya keputusan. Okay. Begitu juga dengan kes-kes lain, 1MDB, kes 1MDB IPIC, kes pindaan laporan audit negara dan sebagainya. Kalau 1MDB pula ya, Zawazi, pada hakikatnya terdapat satu kes ni sekarang ni dalam tahap sambung bicara. Baik. Di mana saksi pendakwa ke-9 bekas CEO 1MDB Syahrul dalam proses memberi keterangan di atas soal balas oleh peguam defendant, peguam Najib iaitu Syafiq Abdullah dan pasukan peguamnya. Tarikh yang datang ditetapkan adalah pada 4 hingga 8 Mei. Tapi 4 hingga 8 Mei tidak dapat berjalan sebab pasal keempat. Tarikh satu lagi yang telah ada nanti yang sama adalah pada 11 hingga 22 Mei. Jadi 11 dan 12 tak boleh jalan. Tapi kalau pasal 5 tidak diadakan, kita ada tarikh sambung bicara mulai 13 Mei untuk kes 1MDB. Baik. Dan kes lain iaitu 1MDB IPIC dan juga kes pindaan laporan audit negara setakat ini tarikh terdahulu terpaksa ditangguhkan disebabkan PKP dan mahkamah belum tetapkan tarikh bicara masing-masing yang lanjut. So perkara ini akan diberi maklum dari mahkamah. Ya. Baik. Tuan Hanif, kalau kita lihat tentang bagaimana dikatakan bahawa perbicaraan kes berprofit tinggi ini tertangguh. Maksudnya semua kebanyakan rakyat Malaysia ingin mengetahui status perkembangan progres yang berlaku dan sebagainya. Apabila contohnya kalau ditakdirkan PKP ini berlanjutan sehingga selepas Aidilfitri, adakah dalam tempoh 6 minggu, maaf saya, dalam tempoh 10 minggu contoh, ya, dalam tempoh 10 minggu penangguhan yang berlaku ini akan memberi sedikit kesan ataupun sebagai dari sudut perundangan, adakah ia memberikan sebarang kesan kepada sesi penghujahan, perbicaraan dan sebagainya? Pengalaman Tuan Hanif sendiri, bagaimana? Secara ringkas dari segi keadilan yang sama, tidak terjejas akibat daripada penangguhan. Sebab semua pihak mempunyai rekod masing-masing. Semua pihak telah terlibat dalam perbicaraan sehingga ke hari yang ditangguhkan dan akan sambung semula. Jadi dari segi keadilan tidak ada keadilan terjejas. Tapi dari segi tempoh masa memang kita akan kerugian masa disebabkan penangguhan. Dan setiap masa yang tertangguh akan menyebabkan peguam terpaksa nak buka balik fail. Jadi dari sudut penyediaan tu terjejas dari sudut masa yang diambil untuk sediakan bila disambung balik semula. Tapi dari sudut keadilan, mana-mana penangguhan sepatutnya dan sewajarnya tidak memberi kesan kepada isu akibat daripada isu penangguhan perbicaraan. Jadi saya tak nampak permasalahan berkaitan dengan penangguhan ini. Jangan kita lupa bukan sahaja soal mahkamah yang tidak dapat bersidang. Kita ambil contoh perkara yang penting dari segi sudut tadbir urus negara, iaitu persidangan parlimen. Pada masa kerajaan baru ditubuhkan, mereka telah tangguhkan persidangan ini kepada 18 Mei dan sebelum 18 Mei, sekarang ini kita dimaklumkan persidangan cuma akan diadakan untuk tempoh 1 hari. Jadi saya tidak ingin berbual panjang tentang isu politik di situ. Kalau ada soalan, tapi bagi saya setiap urusan tadbir urus negara, sama ada parlimennya, mahkamahnya, kementeriannya, ataupun sekolah sekalipun, pengajian tinggi, semuanya terkesan akibat daripada gejala COVID-19. Jadi jangan kita ambil seolah-olah mahkamah rugi, seolah-olah mahkamah saja yang menimpa dugaan daripada COVID-19. Kita pandang ni dengan hati yang terbuka, terima hakikat bahawa bicara masih akan berjalan insya-Allah. Tamatlah selepas COVID-19. Dan kita menunggu. Baik. Tuan Hanif, sedikit soalan daripada saya sebagai
Satu soalan daripada saya sebagai rakyat Marhain. Okey, baru-baru ini kita dilaporkan, kita telah pun didedahkan dengan satu berita yang cukup memberikan orang kata apa, tamparan hebat kepada para penonton dan juga rakyat Malaysia. Apabila Malaysia dikatakan menerima kembali wang 1MDB sebanyak 300 juta dolar Amerika daripada pihak Amerika. Sebagai rakyat Marhain, saya yang tidak terlibat dalam perundangan, saya ingin sangat mengetahui apakah dengan pemulangan ataupun penerimaan kembali 300 juta ringgit daripada 1MDB itu, wang milik 1MDB itu daripada pihak Amerika, adakah ia memberi sedikit kesan ataupun ia menjejaskan dari sudut-sudut tertentu yang saya mungkin tidak tahu, tetapi saya sangat-sangat memerlukan penjelasan daripada Tuan Hanif. Silakan. Ya, Tuan Zawazi, sekali lagi satu soalan yang bagus, iaitu berhubung kait dengan 1MDB. Ya. Bagaimana yang Tuan Zawazi rumuskan tadi, ada sejumlah 300 juta dolar yang telah pun kembali ke bidang kuasa negara kita, dipulangkan balik, yang mana asalnya ada daripada siasatan-siasatan dan tindakan-tindakan diambil oleh DOJ. Itu suatu pelaksanaan di bawah undang-undang Amerika. Adakah memberi kesan kepada kes-kes pembicaraan Najib Razak? Jawapan tepat dan ringkas, tidak. Baik. Kenapa? Apa yang dibicarakan, cuba kita ambil contoh 4 ketuduhan tadi. SRC ini adalah melibatkan wang yang keluar daripada SRC. Baik. Ataupun pecah amanah kepada SRC dan gubahan wang haram SRC sendiri. Tapi 300 juta yang tadi ni adalah melibatkan gubahan wang haram ataupun hasil daripada gubahan wang haram 1MDB yang berjumlah 2.6 bilion dulu itu. Hasil daripada perniagaan haram yang telah dilakukan melalui dana yang berasal dari SRC. Tak bersangkut dengan SRC. Baik. Dan di situ wang-wang tersebut adalah berkaitan dengan pelaksanaan yang dibuat terhadap pelbagai pihak, termasuk syarikat penerbitan wayang dan juga Riza Aziz dan juga yang terumi daripada Jolo. Tapi yang dituduh di sini sekarang ni, jangan kita confuse. Yang 4 kes ni Najib Razak. SRC Najib Razak, 1MDB Najib Razak, 1MDB IPIC Najib Razak dengan Irwan Siregar, 1MDB gubahan laporan audit negara Najib Razak dengan Arul Kandasamy. Tidak ada pertuduhan dengan Riza Aziz. Tidak ada pertuduhan dengan mana-mana pihak lain selain daripada yang kita namakan tadi. Jadi keadilan ni dia memerlukan pengasingan. Perkara yang tidak berkait walaupun daripada isu yang sama asal, tapi tidak berkait dari segi intipati perundangan. Tidak ada kaitan dengan pertuduhan CBT terhadap Najib Razak. Tidak ada berkaitan dengan pertuduhan rasuah terhadap Najib Razak. Tidak ada berkaitan dengan penggubahan wang haram oleh Najib Razak. 300 juta ni walaupun sudah masuk, tidak akan memberi kesan. Sama juga dengan, jangan lupa, sebelum ni equanimity ditahan. Equanimity dijual. Hasil equanimity diperolehi. Itu tidak memberi kesan dan tidak boleh memberi kesan kepada perbicaraan Najib Razak. Sama juga dengan 300 juta ni ataupun mana-mana duit daripada Switzerland, Luxembourg, Singapura, England ataupun mana-mana sekalipun. Itu adalah kedudukan perundangannya, tuan-tuan. Baik, Alhamdulillah, terima kasih. Kan itu barulah saya faham. Ramai juga orang yang bertanya apabila mengetahui bahawa saya juga bersama dengan Tuan Hanif. Mereka minta saya bertanya, jadi saya dah wakilkan mereka untuk bertanya soalan tadi. Alhamdulillah jawapannya pun saya dapat. Baik, sebagai perakhirannya, mungkin tajuk kita begitu ringkas pada petang ini, okay? Tetapi sangat bermanfaat untuk para penonton mengetahui tentang penangguhan pembicaraan kesemua kes Najib Razak yang mereka tunggu-tunggu tentang progresnya. Apapun untuk terakhirnya, mungkin dalam masa 2-3 minit, Tuan Hanif sila rumuskan kembali apa yang kita telah perbincangkan pada hari ini sebelum kita berakhir. Silakan Tuan Hanif. Baik, bagi saya lah, yang penting walaupun kita nampak ada penangguhan besar dalam kes-kes Najib Razak, sekarang ni dah 6 minggu, dan akan lagi sekurang-kurangnya 2 minggu untuk fasa keempat. So walaupun kita ada penangguhan yang panjang ini, saya nak sarankan kepada para penonton,
walaupun penangguhan wujud, ini tidak bermakna keadilan akan diabaikan. Ini tidak bermakna keadilan dikompromi. Itu perkara yang perlu tuan-tuan dan puan-puan faham dan yakin. Sebabnya ramai daripada kita ni tak keluar masuk mahkamah. Jadi kita tahu. Kita ingat, oh dah kalau tangguh hari ni, esok nak start balik ke? Esok kena panggil balik ke saksi-saksi lain? Tidak. Kes sambung daripada tahap di mana dia berhenti. Sebab mahkamah mempunyai rekod. Itu yang pertama. Yang keduanya, saya juga nak maklumkan di sini. Kalau kita masih sedar, dan seperti yang saya telah sentuh tadi, satu kes iaitu SRC telah pun selesai bicara. Baik. Dan pada tarikh yang akan datang, bila sekalipun tarikhnya, dia ni akan melibatkan hujah kedua-dua pihak di hujung perbicaraan. Baik. Yang biasanya, kalau kita ambil contoh daripada pada masa kes pendakwaan dulu, dia makan masa 3 hari hujahan lisan. Kita ambil 3 hari juga. So lepas hujah 3 hari, mahkamah akan tetapkan keputusan. Mungkin sebulan lepas hujah tersebut. Jadi kalau kita akan bersidang balik bulan 6 contohnya, lepas raya Aidilfitri, maka by bulan 7, insya-Allah kita akan dapat keputusan dalam kes SRC. Baik. Adakah Najib didapati bersalah ataupun Najib didapati tidak bersalah? Baik. Di atas kesemua 7 pertuduhan SRC ataupun mana-mana satu daripada pertuduhan. Jadi sekali lagi, bagi saya yang penting hendaklah kita sabar, jangan gopoh, dan yang penting memandangkan kita diuji oleh Allah dalam keadaan COVID-19 ni, dan dalam bulan puasa pula kita harus melaluinya seperti mana dengan penuh kesabaran, dengan penuh keimanan, dan agar kita diberi rahmat sepanjang masa, bukan saja zaman sekarang ni, selepas COVID dan sehinggalah selesai semua bicara-bicara yang perlu diselesaikan. Ya. InsyaAllah. Baik, terima kasih Tuan Hanif kerana sudi bersama dengan kita pada petang ini untuk bicara Najib Razak tanpa gundah ganjara untuk siri yang ke-58. Alhamdulillah, walaupun kita tidak diizinkan untuk bertemu, tetapi Alhamdulillah kita dibenarkan untuk live di Jom Channel walaupun tempatnya berasingan, tapi Alhamdulillah yang penting apa yang disampaikan oleh Tuan Hanif itu dapat difahami oleh seluruh rakyat Marhain seperti saya terutamanya yang sangat-sangat memerlukan kefahaman tentang perundangan ini. Terima kasih Tuan Hanif. Kami di Jom Channel juga mengucapkan jutaan terima kasih dan mendoakan Tuan Hanif juga semoga sentiasa sihat bersama dengan keluarga insya-Allah, dan semoga dapat menjalankan tugas-tugas seterusnya dengan baik insya-Allah selepas ini. Selamat berpuasa Tuan Hanif, selamat menunaikan ibadah puasa daripada kami dari keluarga Jom Channel, dan terima kasih juga untuk semua para penonton yang sentiasa bersama dengan kita pada petang ini, dan saya yakin jumlah view-nya akan lebih bertambah dalam masa beberapa jam dari sekarang kerana mereka juga sangat ingin mengetahui tentang status perbicaraan Najib ini. Terima kasih sekali lagi Tuan Hanif. Sehingga kita bertemu lagi. Baik para penonton sekalian. Ya. Baik, insya-Allah tanpa gundah genjara. Baik, terima kasih kepada para penonton yang sudi bersama dengan kita pada petang ini. Terima kasih untuk sokongan anda. Selamat menunaikan ibadah puasa, selamat buka puasa, selamat menunaikan ibadah tarawih, dan teruskanlah bersabar sebagaimana yang Tuhan Hanif katakan tadi. Bersabarlah dengan dugaan yang Allah berikan kepada kita. Nescaya pasti akan ada hikmahnya yang cukup indah selepas ini, insya-Allah, percayalah. Baik, itu sahaja daripada saya. Salam syukur, salam kemaafan daripada kami di Jom Channel. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi. Salam sejahtera.